Salam sejahtera doktor, nama saya Xiaoyong. Kumpulan saya terdiri daripada Lai Changyin, Li Chunji, Rakesh dan juga Ho Junsuan. Dalam video ini, kami akan memberikan pembentangan tentang topik keempat, iaitu perancangan bahasa. Dalam pembentangan ini, kami akan menjelaskan perancangan bahasa secara ringkas, memperkenalkan badan perancangan bahasa di Malaysia, menerangkan proses-proses perancangan bahasa, dan juga menaratifkan kemunculan sistem ejaan rumi, serta kesimpulan pembentangan kami. Perancangan bahasa ialah usaha dan tindakan yang dilakukan dalam menentukan bahasa-bahasa yang digunakan dalam sesebuah negara. Melamar perancangan bahasa adalah untuk memupuk bahasa ke taraf yang lebih maju. Perancangan bahasa juga merujukan kepada daya upaya yang disengajakan untuk menentukan fungsi bahasa, segi pemulihan bahasa, struktur bahasa, atau untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain. Menurut Hogan, beliau berkata perancangan bahasa ialah kerja-kerja normatif akademik atau jawatan kuasa bahasa terhadap semua pihak, bentuk usaha yang biasa dikenali sebagai pembinaan bahasa, dan semua cadangan untuk perubahan atau pembakuan bahasa. Manakala menurut Fishman pula, perancangan bahasa ialah usaha-usaha yang tersusun bagi menyelesaikan masalah bahasa, terutamanya pada peringkat kebangsaan. Selain mereka, Rubin dan Jurut pula berpandangan bahawa perancangan bahasa ialah pembuatan keputusan tentang bahasa, iaitu segala keputusan yang telah dibuat untuk bahasa, seperti ketetapan taraf bahasa, bahan bahasa, kosakata dan lain-lain berkaitan. Selamat sejahtera puan, saya Ho Junsuan. Badan Perancang Bahasa di Malaysia pula dikenali sebagai Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka bertanggungjawab dalam menjalankan pelbagai usaha bagi menaik taraf bahasa kebangsaan. Apabila jawatan kuasa pelajaran bercak menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan di negara ini. Malaysia, Badan Perancang Bahasa telah dibaju sebagai Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia secara rasmi pada 22 Jun 1956. Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia mempunyai banyak cawangan di Malaysia, iaitu di wilayah selatan di Johor Bahru, wilayah utara di Bukit Batajam, wilayah timur di Kotak Baru, cawangan Sabah di Kotak Kinabalu, cawangan Sarawak di Kuching dan juga wilayah tengah. Fungsi Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia adalah menjadikan bahasa Melayu salah satu bangsa utama dunia. Misi mereka adalah untuk membantabatkan bahasa Melayu. Manakala wawasan Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia ialah menjadi peneraju utama pengembangan bahasa dan persuratan Melayu dalam pembinaan negara bangsa. Moto Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia pula ialah membahasa jiwa bahasa bangsa. Antara maklumat penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia ialah membina dan memperkaya bahasa kebangsaan dalam semua bidang termasuk sains dan teknologi. Selain itu, maklumat seterusnya ialah memperkembangkan bakat sastra, khususnya dalam bahasa kebangsaan. Seterusnya, Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia juga perlu mencetak atau menerbitkan atau membantu dalam pencetakan atau penerbitan buku, majalah, risalah dan bentuk kesusastraan lain dalam bahasa kebangsaan dan bahasa lain. Di samping itu, Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia juga membakukan ejaan, sebutan dan membentuk istilah yang sesuai dalam bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu dalam Malaysia. Akhir sekali, Dewan Bahasa dan Pustaka juga menolakkan penggunaan bahasa kebangsaan dalam kalangan rakyat, supaya dapat digunakan secara luas bagi segala maksud mengikut undang-undang yang berkuasa. Proses perancangan bahasa terbahagi kepada 3 peringkat, iaitu peringkat 1, peringkat 2 dan peringkat 3. Dalam peringkat pertama, proses perancangan bahasa yang terlibat adalah membuat keputusan dasar tentang bahasa yang hendak dirancang. Peringkat ini telah melibatkan beberapa unsur, iaitu pengumpulan data dan penyusunan strategi. Unsur-unsur tersebut dapat melancarkan kegiatan-kegiatan perancangan bahasa. Peringkat ini juga melibatkan proses meletakkan taraf bahasa Melayu dalam peringkat kebangsaan. Peringkat ini dimulakan sejak Dewan Bahasa dan Pustaka ditubuhkan sehingga selepas merdeka. Peringkat yang seterusnya adalah peringkat kedua, iaitu peringkat yang melaksanakan rancangan yang telah disusun. Peringkat ini juga dikenali sebagai peringkat pengekotan dan pemupukan bahasa. Pengekotan bahasa ialah satu proses yang menghasilkan satu variasi bahasa standard yang lengkap dan seragam dari segi tata bahasa, ejaan, makna dan sebutan. Tujuannya pada peringkat ini adalah untuk mengelakkan kekeliruan penggunaan bahasa terhadap bahasa yang mempunyai beberapa variasi bahasa
yang tidak standard seperti dialek dan lain-lain. Penyeragaman aspek-aspek tersebut pula mampu menemukan satu sistem yang seragam dalam penggunaan rasmi yang dapat diikuti dan dipahami oleh semua pengguna bahasa tersebut, walaupun terdapat banyak dialek atau variasi bahasa. Umumnya, pengekodan bahasa ini melibatkan 3 bidang, iaitu ejaan, perkamusan, dan tata bahasa seperti morfologi dan sintaksis. Pada peringkat akhir, peringkat ini melibatkan proses penilaian, iaitu peringkat meninjau semula hasil dan kesan aktiviti rancangan. Penilaian tersebut boleh dibuat secara formal oleh ahli akademik. Ini juga boleh dijadikan kritikan melalui akhbar atau runtutan penutur dan individu biasa. Penilaian ini bertujuan untuk memperkemas rancangan dan membaiki kelemahan rancangan. Okay, terima kasih Lee Junji atas pembentangan tadi. Selamat pagi Puan, nama saya Lai Chang Yun dan saya akan meneruskan pembentangan saya. So, sistem ejaan bahasa Melayu ini juga terpapar dalam perancangan bahasa. Bahasa Melayu mengalami evolusi yang tersendiri sejak dikenali sebagai bahasa Melayu kuno hinggalah bahasa Melayu yang digunakan pakai sekarang. Perkembangan ini memperlihat beberapa perubahan yang berlaku dalam sistem ejaan. So, terdapat beberapa sistem ejaan yang telah digunakan pakai dalam bahasa Melayu. So, sistem-sistem ejaan tersebut kebanyakan adalah di bawah pengaruh negara asing. Contohnya, setakat kini, Malaysia telah menggunakan sistem ejaan kuno tanpa lafaz, tulisan Jawi dan juga tulisan Rumi. Sistem ejaan kuno dan palava adalah di bawah pengaruh India, manakala tulisan Jawi pula adalah di bawah pengaruh Arab. Dan tulisan Rumi pula adalah di bawah pengaruh Eropah. So, pada awal abad ke-20, negeri-negeri Melayu bersekutu telah menubuhkan sebuah jawatan kuasa ejaan yang menghasilkan ejaan Wilkinson. Sistem ejaan ini hasil usaha negara NMB, iaitu Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang. Kerajaan NMB ini menjadikan pembentukan jawatan kuasa ejaan Rumi yang diketuai oleh R.J. Wilkinson pada tahun 1904. Kini, bahasa Melayu telah menggunakan 2 jenis tulisan, iaitu Rumi, sistem ejaan Rumi yang baru bahasa Malaysia pada tahun 1972 dan juga tulisan Jawi, iaitu sistem ejaan Jawi yang disempurnakan pada tahun 1996. Abjad dalam bahasa Melayu ini mencakupi 26 huruf Rumi yang terbahagi dengan 2 jenis huruf, iaitu 5 huruf vokal dan 21 huruf konsonan. Huruf vokal dalam bahasa Melayu melambangkan 6 bunyi vokal dan huruf konsonan pula mewakili 20 bunyi konsonan. Dalam sistem bunyi ini, bahasa Melayu terdapat 3 bunyi difton yang terhasil melalui kelusuran bunyi apabila dilafazkan gabungan 2 bunyi vokal secara serentak dan 5 bunyi gugus konsonan. So, itu saja pembentangan saya dan saya akan meneruskan pembentangan kepada rakan saya iaitu Prakash. Kesimpulannya, perancangan bahasa ini adalah terbuat daripada falsafah yang menganggap bahawa bahasa itu adalah lakuan manusia yang serupa dengan alat. Sesuatu alat boleh dirancang untuk diperbaiki dan sesuatu alat itu boleh diperbaiki dari segi ejaannya, tata bahasanya, istilah dan pengguna bahasa itu secara umumnya untuk menjadi yang lebih efisien. Ini berpandukan kepada norma ideal yang telah dikenal sepasti dan dikeluarkan. Negara Malaysia memang terlibat secara langsung di dalam hal ini untuk lebih daripada 30 tahun lalu. Sebenarnya, usaha merancang bahasa Malaysia ini berlaku begitu pesat sekali sehingga menimbulkan banyak perubahan kepada bahasa Malaysia. Pendek kata, Malaysia terlibat di dalam semua peringkat perancangan bahasa dan melakukan semua aktiviti. Keupayaan dan kejayaan Malaysia sebagai wahana tamadun kemudian bagi bangsa dan negara, khususnya dalam konteks pencapaian kemajuan dengan berasaskan acuan sendiri. Bukanlah semua kejayaan itu sudah cukup memuaskan dan bukan semua tiada kekurangan dan masalahnya. Namun, segala kekurangan yang masih ada menjadi tanggungan kita mengatasi dan dengan kepercayaan bahawa ikhtiar mesti dijalankan terus. Yakinlah kita bahawa kekurangan di sana sini itu tidak boleh sama sekali dijadikan alasan untuk mengurangkan apatah lagi meminggir peranan bahasa Melayu dalam proses pembinaan negara. Usaha dilupakan sejumlah lebih 5 juta lepasan tingkatan 5 yang terhasil daripada dasar dan sistem pendidikan kebangsaan itulah yang menjadi tenaga pembinaan dan pembangunan negara ini.
Kita barangkali memerlukan waktu puluhan tahun, malah mungkin lebih untuk membina semula kekuatan bangsa dan negara yang telah untuk itu andai kata dasar-dasar kenegaraan yang terbukti berkesan itu diabaikan. Sekian, terima kasih.